Hadirin hadirat sekalian, salam sejahtera, selamat malam kepada muslimin muslimat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, nak berucap selepas saudara Siti Aisyah adalah satu tugas yang amat berat kerana dia sudah sentuh banyak isu negeri, isu negara, isu antara bangsa. Ini sudah sentuh, bukan senang. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, kali ini saya cuba maklumkan sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku dalam sidang Dewan Undangan Negeri Perak yang baru-baru bersidang. Hadirin sekalian, baru-baru ini, beberapa minggu yang lalu, kami ada satu sidang Dewan, dan sidang Dewan tersebut adalah sidang yang paling aman dalam tempoh 2 tahun ini. Kali ini tak ada speaker diheret keluar, tak ada adu ditarik keluar. Kali ini kita semua bersidang dengan cukup baik. Kerana apa? Kerana adun Pakatan Rakyat sanggup panggil itu Garrison, itu kartun Bollywood, kita sanggup panggil dia speaker. Dan kita panggil dia speaker bukan kerana kita memperlakui dia adalah speaker yang sah, tetapi kita demi kebaikan rakyat. Kami nak berdebat dalam dewan, dan dalam dewan kali ini adalah mereka telah membentangkan satu bajet. Bajet adalah dokumen yang penting, dan oleh sebab itu kami mengambil keputusan supaya tak apalah, hena-hena dipanggil dari speaker, kita berdebat. Nah, hadirin sekalian, itu Zamrul Mukabir, tahu Zamrul Mukabir, Menteri Besar yang haram jadah, bentangkan bajet 2011. Dalam bajet 2011, dia akan melakukan satu slogan baru, Perak Aman Jaya. 2 hari selepas itu, ada seorang pengemudi datang jumpa saya, kata kereta dia 4 roda sudah hilang. Perak Aman Jaya, kereta hilang roda. Hadirin sekalian, inilah UMNO Presentation. Apa yang mereka cakap itu, cakap tak serupa bikin. Saya berikan contoh, hadirin sekalian. Saya nak sebut satu isu yang amat penting, yaitu demokrasi di negara kita sudah dihakis. Semakin hari semakin terhakis. Saya ambil contoh Parlimen. Saya ambil contoh di DUN Perak. Parlimen kita tahu bagaimana mereka keluarkan gantung ahli parlimen kita yang dipilih oleh rakyat. Dia gantung begitu sahaja. Jika boleh gantung begitu sahaja, tak payah ada daerah kaya, betul tidak?
Selain daripada itu, ahli Dewan Undangan Negeri Utang Melintang YBK7 adalah ahli FPP keadilan. YBK7 pada hari itu dihalau keluar oleh speaker, bukan dihalau keluar 1 jam, bukan dihalau keluar 1 hari, 4 hari tak boleh masuk, 1 bengkel tak boleh masuk dewan. Kenapa? Kerana Garrison kata dia menjerit-jerit dalam dewan. Ya Allah, you tutup. Saya kena jerit, betul tak? Dia tutup mic. Saya terpaksa jerit, K7 terpaksa jerit, mintanya tolong buka mic. Dan Garrison dengan alasan itu halau di dewan. Halau di dewan 4 hari tak boleh masuk dewan. Hadirin sekalian tahu kenapa Garrison tak halau di K7 dewan? Kerana K7 sudah bawa satu kes. Dia akan tanya satu soalan yang berkaitan dengan kawasan dia, Kampung Simpang 4. Kampung Simpang 4 ada satu projek kampung tersusun, tak banyak, 13 lot sahaja. 13 lot, 6 lot diambil oleh pegawai pendapat tanah, 7 lot diambil oleh ahli-ahli UMNO. OKU, bukan orang-orang kaya, orang kuat UMNO. Yang dapat termasuk 2 orang ketua kawangan UMNO dan 1 setiausaha bahagian UMNO, bahkan Datuk. Hadirin sekalian, kampung tersusun untuk orang miskin, untuk orang tak ada rumah. Ini OKU ini satu semua. Itu di Utang Melintang. Dengan bukti yang kukuh K7 bertangkan isu di dalam dewan, terus dihalau keluar 4 hari tak boleh masuk. Mesyuarat 4 hari saja, 4 hari tak boleh masuk. Maksudnya 1 bengkel tak boleh masuk. Bukan setakat itu, hadirin sekalian. Itu di Utang Melintang, kawasan YBK7. Di kawasan saya, kawasan Teja, ada pula satu lagi kes, projek kampung tersusun. Di Kampung Sungai Ide, projek kampung tersusun 50 ekar tanah diberikan kepada satu company syarikat. Atas tanah tersebut ada ramai orang peternak ikan dan juga petani. Cina ada, Melayu ada. Lebih kurang 30 orang petani dan peternak ikan. Tetapi tanah itu tidak diberikan kepada para petani, diberikan kepada satu syarikat namanya Sapura House of Diamond. Dan secara kebetulan pemilik Sapura House of Diamond adalah timbalan ketua bahagian UMNO Bopeng. Timbalan ketua, seorang ahli majlis, dapat 50 ekar tanah. Tak apa. Selepas itu di kawasan yang sama juga ada satu lagi projek kampung tersusun 127 lot tanah. Kampung tersusun 127 lot, UMNO 140 lot. 3 orang ketua kampung yang dilatih oleh UMNO, 1 10, dan 10 lagi disenaraikan diberikan kepada ketua UMNO bahagian Bopeng. Senarai yang dikeluarkan oleh pejabat daerah, tulis terang-terang otak ketua UMNO bahagian Bopeng 10 lot. Ketua UMNO bahagian Bopeng sendiri 1 lot. 9 lagi bagi kepada AJK UMNO. 8 diberikan kepada AJK UMNO bahagian Bopeng. 1 lagi diberikan kepada bisnes partner dia, rakan perniagaan dia. 10 lot habis. Hadirin sekalian, inilah apa